Selamat petang, hai. Okey, untuk petang ni saya memperkenalkan diri saya kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 semua. Okey. Nama saya Cikgu Muhammad Akmaruddin, akan mengajar kamu subjek pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey. So, untuk sesi orientasi kita pada petang ni, saya akan sediakan satu buku teks digital kepada kamu untuk kamu buat rujukan. Dan untuk isi kandungan yang kita akan belajar di masa tingkatan 1 di tingkatan 1 lah. So, selamat datang kepada semua murid-murid ke SMK Bukit Mentajam. Okey. Yang mana baru masuk sekolah lah untuk tingkatan 1 di SMKBM. Dan selamat datang kembali kepada pelajar-pelajar yang dari kelas peralihan. Ada yang mungkin dah kenal saya daripada kelas peralihan. Okey. Untuk tingkatan 1 for form 1 lah. So, saya akan ajar kamu pendidikan seni visual. Okey, so saya akan sediakanlah buku teks digital, e-book digital untuk kamu belajar di rumah. Memandangkan kamu tak dapat lagi buku teks, so buku teks digital e-book ni boleh dijadikan sebagai bahan rujukan yang utama lah. Okey, so boleh tengok kat sini. Ini adalah muka depan untuk buku teks pendidikan seni visual tingkatan 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So boleh tengok kat sini ada design depan tu, ada design rama-rama kan. So ni untuk buku teks tingkatan 1. Okey, so kamu boleh tengoklah. Okey, buku teks pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey, so isi kandungan. So di tingkatan 1 kamu akan belajar sampai 17 topik then di setiap topik di bawah satu bidang. Okey, contohnya, so bidang yang pertama kamu akan belajar tentang teori, sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, tajuk perkembangan seni lukis di Malaysia. So kita akan belajar tentang sejarah pendidikan seni. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang pelbagai aspek seni reka bentuk yang basic, yang asas. Okey, yang asas seni reka bentuk lah. Okey. So bidang 1 kamu akan belajar seni halus, sejarah dia, seni reka dan seni kraft. Dia ada 3 bidang yang kamu perlu belajar secara sejarah dia saja. Okey. Then bidang bahasa seni visual, yang ni asas untuk form 1. Untuk form 1 saja kamu akan belajar tajuk ni. Then form 2 kita akan belajar secara detail tentang sejarah seni halus, di bidang seni halus, bidang seni reka dan bidang seni kraft. Okey, so untuk form 1 kamu akan belajar terperinci mengenai asas seni reka. Asas seni reka yang terbahagi kepada 2. Okey, unsur seni dan prinsip rekaan. So nanti kita akan belajarlah. Okey, so untuk kandungan buku teks, okey. So kita boleh seterusnya. Okey, isi kandungan lagi. Pendahuluan. Panduan penggunaan buku teks, so kamu boleh baca. Okey, so bidang yang pertama untuk kita sentuh sedikitlah hari ni sebagai bahan untuk kamu baca. Okey, so bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey. So kamu kena ada pengetahuan tentang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, boleh membantu membentuk kesedaran dan penghargaan terhadap hasil seni dan juga produk
yang hebat daripada tokoh-tokoh serta mereka dalam bidang seni halus, seni reka dan seni kraft. So boleh tengok gambar kat situ adalah hasil seni. Seni tak semestinya hanya muzik, tak hanya melukis. Seni dia luas. Fashion adalah seni. Okey. Binaan juga adalah seni. Bukan fokus kepada hanya lukisan, catatan semata-mata. Okey, produk kraft tangan juga adalah hasil seni, handicraft, hasil seni. Okey. So tajuk 1. Okey. So hari ni saya nak kamu bacalah tajuk 1, okey, perkembangan seni di seni visual di Malaysia. Okey, so saya akan memberi keterangan ringkas lah. Okey, so perkembangan seni visual di Malaysia. Okey, tajuk 1 Okey. So kalau di Malaysia, pendidikan seni dia ada perkembangan yang berperingkat-peringkat dan berkait rapat dengan seni halus, seni reka, seni kraft. Okey, so dalam tajuk ni kena mengenali tokoh-tokoh pelukis, pereka dan tokoh kraft tanah air supaya kamu dapat menghargai sumbangan mereka dalam hasil seni visual, rekaan produk kraft. Okey. So kena fahami. Okey. Untuk menerapkan lagi jati diri dan kecintaan kita terhadap karya seni yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tempatan. So boleh tengok kat sini. Dia ada kita panggil hasil pembelajaran. Kamu akan belajar memahami perkembangan seni visual di Malaysia, eksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan pemahaman terhadap perkembangan seni visual di Malaysia. Okey. Seni halus kamu boleh baca. So saya tak nak kamu buat nota lagi lah untuk setakat ni. Saya nak kamu baca dan fahamkan sahaja. So next week mungkin kita akan buat nota. Saya nak kamu buat nota dan latihan lah. So untuk hari ni, untuk pengenalan, saya nak kamu baca seni halus, sejarah dan perkembangan. Siapa yang rajin nak buat nota, ada yang ada buku dah, boleh teruskan. Yang tak ada buku lagi, boleh dapatkanlah buku di sekolah. Buku seni dia ada yang tebal sikit. Dia ada sekali kertas lukisan di dalam. Dia ada bergaris dan tidak bergaris. Bergaris tu untuk kamu menulis nota secara teorinya, secara teori. Dan yang lukis tu untuk kamu praktik, untuk melukis, membuat aktiviti lukisan, aktiviti catatan, aktiviti lakaran. So sini sejarah seni halus. Sejarah seni halus negara kita bermula pada tahun 1920-an. Dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Ahlinya ialah isteri-isteri golongan expatriates. Contohnya Puan Lim, Cheng Kung dan sebagai penaja, dan Abdullah Arif sebagai guru seni lukis pada tahun 1930-an. Dia bermula di Penang pada tahun 1930-an. Dan dia ada peringkat lah. Kan saya cakap ada peringkat dia. Dan pada tahun 1950-an muncul pula pelukis seperti Chua Teng Teng dan Khalil Ibrahim yang mengenalkan subjek tempatan sebagai tema dalam karya mereka dan menubuhkan Wednesday Art Group dan melahirkan para pelukis yang menampilkan karya catatan gaya naturalisme. So kamu boleh baca tokoh karya. Ni ada dia buat ringkasan ataupun summary tentang so boleh baca lah. Ni ada gambar so buku seni ada banyak dengan ilustrasi. So kamu boleh lihat secara bergambar. So boleh tengok kat sini tokoh-tokoh karya seni halus, seni reka,
dan seni craft. Kat sini. Okey. Ni ada peringkat dia, pertubuhan dan persatuan seni sebelum dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, selepas merdeka, dia ada yang menubuhkan setiap grup seni, persatuan seni lukis di Malaysia. Okey, seni reka, sejarah dan pengembangan seni reka. Seni reka ni luas. Okey. Dia boleh fashion, boleh pergi kepada fashion, logo, grafik, tu adalah seni reka. Seni reka tu kita art and design lah, art and design. Okey, so boleh tengok tokoh seni reka di Malaysia. So reka bentuk teknologi, Zulkifli Harun. Tokoh seni reka grafik, Haji Hashim Hassan. Okey, ni tokoh terkenal lah. Tokoh reka bentuk fashion, Jimmy Choo. Dia asal orang Penang. So kasut yang famous jugalah kasut Jimmy Choo ni. So boleh tengok kat sini. Tokoh seni reka animasi, Hassan Abdul Muttalib. Tokoh seni komunikasi visual, Ahmad Haji Zainuddin. Dan tokoh reka bentuk teknologi kreatif, Lim Kok Wing. Saya ingat saya ada universiti yang ditubuhkan oleh Lim Kok Wing, Lim Kok Wing University. Baca lagi, perubahan persatuan institusi seni dan seni craft, sejarah dan perkembangan seni craft. So secara ringkas saja untuk sesi perkenalan ataupun membincangkan topik secara ringkas lah hari ni ya. Saya boleh tengok bidang seni craft. So seni craft terbagi kepada dua pula, secara tradisional dan moden. Kita boleh tengok dia punya carta di sini. Tradisional, batik, tembikar, ukiran kayu, tenunan, anyaman, tekatan. Okay, moden, seni kertas, craft sabung, okay, craft manik, craft lilin, craft tali. Dan ada ni lah, kat bawah ni ada gambar tokoh craft. Okey, ukiran kayu ada tokoh dia. So kita baca lah, baca dan faham. Okey, dia di akhir ada latihan formatif, nanti kami buat. Dan kita ada aktiviti yang dicadangkan dalam buku teks buat, ataupun kita boleh buat aktiviti yang lain. So ada rumusan, dia ada sudut kriteria kerjaya. Ini ada latihan. So nanti kita akan boleh buat latihan ni. So habis tajuk sejarah, dan kita akan masuk bidang yang barulah, bahasa seni. Untuk hari ni okey. Boleh tengok dulu kita digital. Dan kamu boleh baca, kamu boleh dengar muzik sekali ya. Sambil baca ataupun nak pasang muzik. So sambil baca buku, nak dengar muzik